Pada bahagian ini, saya akan menerangkan 1.1 statistik penggunaan internet dan penyebaran berita palsu. Oleh kerana permintaan yang semakin meningkat, internet adalah keperluan moden pada zaman kini. Sumber SKMM mengatakan bahawa pengguna internet 2020 telah menjadi 88.7%, iaitu meningkat sebanyak 1.3% berbanding 2018. Ini menunjukkan rakyat Malaysia lebih suka WhatsApp, WeChat dan media sosial yang lain untuk meluangkan masa mereka. Perkongsian di sosial media adalah peribadi, tetapi maklumat palsu tidak dibenarkan. Sumber yang tidak boleh dipercayai mengedarkan berita palsu dan membahayakan keselamatan negara serta global. Walaupun negara berada dalam fasa endemik, berita palsu tersebar mengenai kepelbagaian varian COVID baru dan membimbangkan rakyat. Seterusnya, pada bahagian 1.2, saya akan menerangkan tentang teori undang-undang komunikasi. Komunikasi elektronik dikawal oleh Undang-Undang Komunikasi. Ia meliputi TV, radio, satelit, wireless dan internet. Akta Komunikasi 1934 membawa kepada perkhidmatan wayar dan radio awam yang berpatutan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1998 untuk mentadbir industri komunikasi dan multimedia yang sedang berkembang. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah diluluskan pada masa yang sama untuk memenuhi tuntutan peraturan industri. SKMM mentadbir Akta Perkhidmatan Pos Malaysia 2012 yang mengawal sedia perkhidmatan mail dan kurier. Pada masa kini, komunikasi disebarkan melalui komunikasi media dari segi media penyiaran seperti radio, televisyen, surat khabar, majalah, filem dan dalam talian melalui telefon bimbit seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Berita palsu membawa maklumat palsu atau penipuan sengaja disebarkan melalui media, sama ada melalui akhbar tradisional, media penyiaran atau media sosial dalam talian. Maklumat palsu ini melibatkan lebih daripada sekadar jangkitan. Berita tentang COVID-19 serta topik lain masih berleluasa pada fasa endemik ini. Lebih menyedihkan ialah fakta bahawa maklumat palsu ini telah disebarkan secara meluas di platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp, menyalahkan individu yang tidak bersalah. Teknologi maklumat yang kini berkembang seperti cendawan telah menyumbang kepada kontroversi yang semakin memuncak mengenai subjek ini. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan 2.0 perbincangan isu berkaitan beserta contoh kes kajian dan ulasan. Peningkatan dalam laporan berita palsu membimbangkan kerana ia boleh mencetuskan keganasan dan memfitnahkan orang. PDRM dan SKMM telah memulakan 287 siasatan berkaitan berita palsu setakat ini. Tindakan berkongsi menyebabkan kekeliruan awam dan mengganggu ketenteraan awam. Di samping itu, rakyat Malaysia dari semua peringkat umur dan latar belakang menggunakan internet. Hal ini kerana Pesara Jabatan Kereta Api Negeri Sabah didenda RM5,000 atau penjara 10 bulan kerana mengedarkan maklumat mengelirukan tentang COVID-19. Ini menggambarkan bahawa orang yang lebih tua juga menyebarkan berita palsu. Tambahan pula, seorang penjual kek didenda RM5,000 kerana mempromosikan kabar angin kematian COVID-19 yang palsu. Pelaku mengedarkan laporan kematian sebuah keluarga menangkutkan penduduk tempatannya. Ini menyebabkan saudara mara mangsa tersebut berasa sangat sedih dan kecewa dengan perbuatan beliau. Akhir sekali, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meminta bantuan orang ramai untuk berhenti mengedarkan berita palsu ini. Kementerian Kesihatan juga memberi penghormatan kepada mereka yang memerangi COVID-19 sepanjang tempoh pandemik dan endemik ini. Akhirnya, orang ramai juga memberi amaran untuk tidak mempercayai sebarang berita palsu COVID-19 di WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan media sosial yang lain. 3.1 Pembincangan undang-undang dalam komunikasi berkaitan isu penyebaran berita palsu. Yang pertama adalah penyebaran berita palsu melalui media sosial atau SMS adalah satu jenayah di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu tindakan saman akan dikenakan tidak melebihi RM50,000 atau dikenakan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Yang kedua adalah Seksyen 211 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan larangan kepada kandungan jelek atau tidak benar. Yang ketiga adalah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 merupakan individu yang menggunakan apa sahaja rangkaian kemudahan atau rangkaian perkhidmatan atau aplikasi perkhidmatan secara sedar meminta-minta, membuat atau mewujudkan dan memulakan penghantaran permintaan apa-apa komen, cadangan atau komunikasi yang lain yang lucah, palsu
menganiaya, mengugut, mengancam, sumbang atau dengan niat untuk menyakitkan hati atau mengganggu orang lain. Yang seterusnya adalah yang keempat, Polis Diraja Malaysia bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKKM) perlu mengambil tindakan tegas terhadap pesalah dengan selidik atau kenal pasti akaun media sosial atau laman sesawang yang digunakan. Pihak SKMM dan PDRM melalui kerjasama kedua-dua kementerian ini boleh membasmi permasalahan ini dengan lebih cepat dan pantas. Seterusnya nombor 5, SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia telah mewujudkan pelbagai sektor dan antara sektor yang memainkan peranan penting dalam mengawal keselamatan cyber ialah bahagian penguatkuasaan dan siasatan di bawah sektor keselamatan rangkaian, pemantauan media baharu, pematuhan dan advokasi. Seterusnya adalah pembentukan satu resolusi yang ditubuhkan WHO adalah jalan terbaik bagi penghubungan antarabangsa dalam mencari kaedah dan menyelesaikan isu penyebaran berita palsu. Seterusnya, WHO memandang serius permasalahan ini. Dan seterusnya, menurut Akta SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Ordinan Darurat telah diwatakan pada 12 Mac 2019. Kuasa-kuasa perlu nombor 2 bagi tangani penghasilan atau penyebaran maklumat berita palsu. Jika didapati bersalah boleh didenda sehingga RM3,000 untuk setiap hari jika kesalahan berterusan atau sehingga RM100,000. Seterusnya, ordinan ini terpakai dalam tempoh darurat dan menggantikan Akta 285 yang dimasukkan. Peruntukan perundangan dalam ordinan darurat kuasa-kuasa merupakan satu usaha kerajaan dalam menangani kes penyebaran berita palsu di Malaysia. 3.2 Perbincangan implikasi negatif penyebaran berita palsu mengenai COVID-19 terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama, implikasi negatif ketakutan psikologi iaitu psikologi fear yang tidak seimbang atau yang ekstrim. Yang kedua, implikasi negatif menimbulkan persepsi negatif dan prejudis dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, implikasi negatif iaitu masyarakat hilang rasional lalu bertingkah laku dalam emosi yang keliru dan bercelaru. Yang keempat, implikasi negatif mewujudkan pembelian panik sehingga menyebabkan masyarakat membeli kerana takut terputus bekalan stok. Oleh itu, masyarakat atau sesiapa sahaja jangan terus menjatuhkan hukuman kepada sesiapa. Sebaliknya, selidik, analisis atau mungkin boleh melihat hebahan melalui televisyen atau radio yang akan memberikan pendedahan atau nasihat supaya berita palsu tidak tersebar sewenangnya. Tindakan perundangan sepatutnya menjadi pilihan utama serta menggalakkan usaha berterusan advokasi bagi mengubah mentaliti masyarakat terutamanya dalam menyemak kesalahan maklumat sebelum menyebarkannya. Peranan kerajaan di dalam penguatkuasaan undang-undang komunikasi untuk mengekang dan membasmi isu penularan dan penyebaran berita palsu. Pertama, pengedaran risalah dalam pelbagai bahasa seperti bahasa iban dan juga karazan. Tujuannya untuk membantu masyarakat tertentu untuk lebih memahami akan sesuatu maklumat yang disampaikan. Kedua adalah info on wheel. Ini merupakan satu aktiviti komunikasi terus di lapangan bersama masyarakat secara bersemuka. Aktiviti ini juga akan membenarkan masyarakat untuk bersoal jawab dengan pihak kerajaan. Ketiga, kewujudan laman sesawang sebenarnya.my. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat untuk membuat semakan terhadap sesuatu maklumat yang berleluasa di internet. Keempat adalah tindakan undang-undang. Kerajaan seharusnya perlu mengambil tindakan tegas kepada mereka yang menyebarkan berita palsu kerana berita palsu merupakan satu ancaman yang sangat berat dan sangat dahsyat kesannya. Langkah-langkah yang boleh diamalkan oleh masyarakat untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Yang pertama, mengamalkan sikap tidak pasti jalan kongsi. Perbuatan ini akan membantu untuk menyekat sesuatu berita yang tidak sahih daripada menular kepada masyarakat lain. Kedua, memahami konsep kebebasan bersuara di Malaysia. Ketiga, kesedaran bahawa setiap orang tidak terlepas daripada tindakan undang-undang sekiranya disabitkan dengan kesalahan berikut. Keempat, mendekati pihak yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu untuk membantu kita memahami sesuatu masalah dan juga menjawab setiap persoalan. Kelima, melibatkan diri di dalam aktiviti kemasyarakatan untuk menambah nilai kepada masyarakat yang lain. Bagaimana Akta 588 mengawal penularan berita palsu COVID-19? Pertama, penguatkuasaan Akta 588. Kerajaan perlu kuat kuasa Akta 588 dengan mengawal kebebasan menulis atau menyebar maklumat berkaitan COVID-19 di media sosial. Kedua, kemaskini Akta 588.
Kerajaan hendaklah kemaskini dan tambah baik undang-undang sedia ada bagi pastikan ia kekal relevan dan seiring dengan peredaran teknologi semasa. Ketiga, kawalan media massa. Apa sahaja kesalahan di alam maya adalah kesalahan di alam nyata dan tertakluk kepada Akta 588 dan pemilik akaun tersebut adalah tertakluk ke atas apa yang mereka sebarkan kepada umum. Keempat, sebaran maklumat tepat. KKM dan SKMM melalui agensi berkaitan berterusan memberikan maklumat yang tepat dan tulen berkenaan COVID-19 dan dasar-dasar kerajaan berkaitan COVID-19. Cadangan dan tindakan kawalan banteras berita palsu COVID-19. Penguatkuasaan Akta 588. Penyebaran berita palsu berkaitan suntikan vaksinasi COVID-19 boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 211 dan 238 Akta 588 berikutan menimbulkan kebimbangan, kekeliruan dan menggugat ketenteraman awam. Guna sama Akta 588, kertas siasatan dibuka mengguna pakai peruntukan berkaitan seperti Seksyen 233 Akta 588 dan Seksyen 505-B Akta 574 bagi menyekap penyebaran berita yang mampu menimbulkan ketakutan atau kegentaran kepada awam. Kawalan atas pemilik kes salah guna internet dan media sosial disiasat SKMM dan polis termasuklah sebarang kandungan dan maklumat palsu berkaitan COVID-19 melalui WhatsApp, Facebook, TikTok dan lain-lain. Sebaran maklumat tepat. Kerajaan dan agensi luar komited menangani sebaran berita palsu dan laporan palsu serta penyalahgunaan media sosial melalui Akta 588 dan Akta 574. Cadangan yang diberikan oleh kerajaan ialah memperkuatkan dari segi undang-undang, memberikan video dan poster infografik yang boleh menyenangkan orang ramai, mendekati permasalahan sosial dan menjadikan media sosial sebagai sebuah platform yang menyebarkan informasi antara generasi muda. Setiap rakyat harus menjadi seorang individu yang bertanggungjawab dan mematuhi semua undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan yang boleh membantu mereka menghapuskan COVID-19 serta menghapuskan penyebaran palsu yang mengacau keharmonian awam pada fasa pandemik ini.